Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekalung apresiasi buat saudara pengerusi Sof Kehakiman Bervisi, seterusnya warga maya yang saya hormati. Imam Al-Ghazali pernah berkata, jika kita ingin melihat masa hadapan sesebuah negara, maka lihatlah remajanya pada hari ini. Bung Karno, mantan Presiden Indonesia, pernah menukilkan, jika kau berikan aku 10 orang belia wajah, niscaya aku mampu gegarkan dunia. Namun, jika kau berikan aku 100 orang tua, pasti aku akan kecewa. Daripada kata-kata dua orang tokoh tersohor dunia ini jelas membuktikan peri pentingnya pelajar kepada sesebuah negara. Jadi, pada hari ini saya akan membawa anda memahami, menyelami dan mendalami mauduk bicara saya yang berbunyi pendidikan cemerlang negara terbilang. Justeru, sebelum lidah petah berkata, sebelum lafaz mula berbicara, izinkan saya mendefinisikan tajuk saya. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat menyatakan bahawa pendidikan merupakan keperihalan mendidik. Cemerlang pula diertikan sebagai bersinar dengan terang. Sementara rangkai kata negara terbilang pula didefinisikan oleh Tun Mahathir Mohamad sebagai sebuah negara yang mampu mencapai keseimbangan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Maka, untuk menjadikan Malaysia sebuah negara terbilang, pendidikan cemerlang berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan dilihat mampu melahirkan masyarakat yang bertamadun demi mencapai wawasan negara maju yang kita impikan. Persoalannya, bagaimanakah kita dapat merealisasikan pendidikan cemerlang demi membentuk negara terbilang? Maka hayatilah cetusan minda kurniaan Allah. Rempuhan idea pertama saya, pelajar berilmu penjana kegemilangan negara. Henry Greaves, ahli falsafah Greek kuno, pernah menyatakan bahawa anak muda yang dilengkapi dengan pembudayaan ilmu pengetahuan menjadi pemacu utama dalam usaha membina sebuah tamadun yang jitu. Pelajar harus sedar bahawa ilmu merupakan faktor perdana dalam menjana kegemilangan negara. Buktinya, kebangkitan kerajaan Turki Uthmaniyah disebabkan oleh masyarakatnya yang sangat cintakan ilmu pengetahuan hinggakan kota Cordoba dan Andalus diangkat menjadi pusat pengembangan ilmu sejagat yang sangat dihormati. Kepentingan menuntut ilmu ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud, nescaya Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi, tuntutlah ilmu, jangan jadi seperti katak di bawah tempurung yang hidup dalam kegelapan. Sebaliknya, jadilah seorang pendeta yang tidak pernah jemu menuntut ilmu demi kegemilangan negara tercinta. Warga pendengar yang berintegriti, indikator saya yang kedua bawah lembayung kata pelajar bersahsiah mulia pemangkin kegemilangan negara. Mahatma Gandhi, tokoh tersohor India, pernah berkata, jatuh bangunnya sesebuah negara ditunjangi oleh kepribadian bangsa itu sendiri. Jika buruk peribadi bangsanya, maka buruklah reputasi negara itu. Menyedari akan hakikat ini, pelajar diseru mengamalkan sasiah diri yang mulia. Setingkah laku luhur seperti menghormati dan bertoleransi dalam kalangan pelajar harus ditekankan. Hadirin, cuba kita imbau kisah Allahyarham Ahmad Amar Ahmad Azam, seorang pelajar Malaysia yang menemui ajalnya di bumi Turki. Dek kerana budi pekertinya yang sangat mulia, beliau diberi penghormatan dan disemadikan di perkuburan Ayub Sultan yang turut menempatkan lebih 60 orang para sahabat dan awliya.
Bayangkan hadirin, andai semua pelajar Malaysia mempunyai budi pekerti seperti Ahmad Amar, sudah pasti Malaysia akan dihormati di seantero dunia. Sudah pasti juga Malaysia mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Hadirin sekalian, indikator saya yang ketiga, pendidikan cemerlang, modal insan gemilang. Sedarkah kita bahawa hari ini gejala sosial bermaharajalela, mat rempit dan bohsia menjadi idola, zina pula dianggap biasa, bayi dihumban tanpa kasihan, dipijak, ditendang tanpa ihsan. Lebih menyedihkan hati, bapa dicaci, ibu dimaki. Jelaslah, dalam dunia moden kini, modal insan bermoral tinggi bukan lagi satu kemewahan, tetapi merupakan satu keperluan. Jadi, dalam membentuk kepribadian sasiah diri, pendidikan seimbang kita aplikasikan. Subjek sivik dan kewarganegaraan kita mantapkan. Pengisian kokurikulum kita perhebatkan. Program ABC iaitu anak baik lagi cerdik kita lancarkan. Kempen budi bahasa sasiah diri kita jayakan. Bahkan disiplin pelajar kita tingkatkan. Lantaran itulah, sistem pendidikan kita terbukti cemerlang dalam melahirkan individu yang kompetitif dan dinamik bagi mewarisi kepimpinan negara. Sekadar menyebut beberapa contoh, menerusi sistem pendidikan, kita mampu melahirkan lebih ramai pelajar pintar seperti Dr. Nur Amalina Cik Bakri, lebih ramai atlet muda seperti Datuk Nicole and David, lebih ramai tokoh belia seperti Zuraidi Komari, malah lebih ramai idola remaja seperti Imam Muda Ashraf. Maka sudah terang lagi bersuluh, pendidikan cemerlang melahirkan modal insan gemilang demi memacu negara terbilang. Ya hadirin sekalian, secara kesimpulannya, pendidikan cemerlang menjelaskan kolerasi yang simbiotik antara institusi pendidikan, golongan pendidik yang berdedikasi dan kemenjadian pelajar modal insan yang berintegriti. Apabila kesemua ramuan ini kita mampu aduk bersama, maka pendidikan kita akan menjadi lebih bermakna sekaligus menjayakan hasrat pembinaan citra negara yang sangat bermakna. Perlulah diingatkan, pelajar cemerlang ibarat benih yang baik, dicampak ke lautan menjadi mutiara berharga, dilontar ke daratan menjadi gunung penuh khazanah, terawang di angkasa menjadi bintang kejora. Ingatlah, remaja pada hari ini merupakan pemimpin pada masa hadapan. Andai cemerlang mereka, maka gemilanglah negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.